Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penggemar-penggemar cerita misteri. Orang tua-tua dulu selalu berpesan, kalau di tempat orang jaga adab dan jaga percakapan. Sudah tentu ada orang dan yang bukan orang tidak suka sekiranya kita tidak menjaga adab dan percakapan. Ada segelintir daripada kita yang mengambil ringan pesanan orang tua-tua. Bila terkena batang hidung sendiri, masa tu baru percaya sama ada pesanan orang tua-tua betul ataupun tidak. Sama seperti cerita seram yang dikongsikan oleh seseorang ini yang namanya mahu dirahsiakan. Cukup sekadar berkongsi cerita seram katanya dan terpulang kepada penggemar-penggemar cerita misteri sama ada percaya ataupun tidak. Kejadian ini berlaku pada tahun 2012 dan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, pasti ada yang tertanya-tanya, hairan dan marah. Kan bulan Ramadan pintu neraka ditutup, jin, syaitan dan iblis diikat. Aku pun tidak tahu, itu kena rujuk dengan alim ulama. Aku sekadar hanya untuk berkongsi cerita seram, terpulang kepada penggemar-penggemar cerita misteri sama ada percaya ataupun tidak. Masa tu aku cuti kerja. Selalunya aku akan balik ke rumah kakak aku dekat Selayang. Tapi masa itu kakak aku tengah sarat mengandung 8 bulan. Perut kakak aku ketika itu, subhanallah, besar doh. Ketika itu abang ipar aku berkhidmat di Kuala Terengganu. Mak aku pun ikut sama stay dengan diorang di sana. Bersama-sama dua anak buahku, Daniel yang berumur 3 tahun dan Danish 1 tahun. Untuk meringankan beban dan penat lelah mak aku pun datang ke tempat diorang untuk menolong mak dan kakak aku menjaga anak-anak buahku. Lagipun sekarang ni tengah puasa, aku mahu mengambil kesempatan ini untuk berpuasa bersama-sama dengan familyku. Tibalah masa untuk aku balik dan bekerja semula. Sebab bos aku sudah call, dia meminta untuk aku handlekan satu projek. Ketika itu Dara masih muda. Aku buat keputusan untuk bergerak dari Kuala Terengganu lepas Isyak. Nanti pula kalau jalan lepas Songkai takut nanti mengantuk. Aku drive kereta kakak aku balik Kuala Lumpur. Sebabnya abang ipar aku sudah belikan kereta baru untuk kakak aku di Selayang. Kakak aku pun sudah tidak drive kereta lagi. Mak aku lagilah. Jadi abang ipar aku suruh aku drive bawa balik kereta tu. Senang sikit untuk pergi kerja katanya. Sebenarnya aku tidak tahu jalan dari Kuala Terengganu ke Kuala Lumpur. Aku jalan hanya berpandukan signboard. Jalan-jalan tersebut aku telusuri tanpa keraguan. Setelah aku masuk jalan highway, jalan itu hanya lurus sahaja. Tidak ada selok-beloknya. Kemudian aku pun racelah 170 sampai 190. Keadaan di luar sangat gelap. Sebiji lampu di jalan pun tiada. Yang aku nampak cuma divider kiri dan kanan yang terkena sinaran lampu dari keretaku. Kenderaan dari belakang dan arah bertentangan pun langsung tiada. Gambar itu menunjukkan keadaan jalan tersebut ketika waktu siang. Bayangkan ketika waktu malam dengan keadaan yang sangat gelap dan ketiadaan kenderaan di kiri dan kanan. Aku tidak pasti sama ada aku mengikuti jalan Karak Baru ataupun jalan LPT. Aku hanya mengikuti signboard yang ada di depanku. Kabus-kabus mula memenuhi sekitar jalan raya. Masih belum kelihatan kenderaan di laluan yang sama denganku mahupun yang bertentangan dengan kenderaanku. Di sepanjang perjalanan aku memutarkan CD 30 juz bacaan ayat suci Al-Quran, tetapi aku merasa mengantuk. Jadi aku menukar mod radio dari mengaji kepada lagu-lagu karaoke. Aku pun apa lagi, ikut sama menyanyi untuk menghilangkan rasa mengantukku. Jam sudah menunjukkan 2 pagi. Aku hairan, kenapa aku masih belum keluar dari jalan highway tersebut? Aku merasa seperti aku melalui jalan highway itu berulang-ulang kali. Tidak lama selepas aku menukar mod radioku, bunyi seperti ada benda jatuh di atas keretaku. Bayangkan dalam keadaan 2 pagi, gelap gelita dan langsung tiada kenderaan dari laluan yang sama mahupun dari arah bertentangan. Tiba-tiba terdengar bunyi seperti itu. Aku cuba menguatkan hatiku untuk melihat cermin pandang belakang, tetapi tiada apa-apa yang aku nampak.
Aku pun buat bodoh sajalah. Mungkin burung yang langgar keretaku. Aku berkata di dalam hati. Aku hanya mahu berfikiran positif. Tiba-tiba aku rasa meremang. Mungkin aircon ini terlalu sejuk. Aku mencuba sekali lagi untuk berfikiran positif. Tapi kali ini aku rasa meremang seperti ada aura yang tidak baik. Aku merasa sedikit lega ketika aku ternampak ada 2 hingga 3 biji lori lalu dari arah bertentangan dengan keretaku. Tetapi yang menghairankan, kenapa kesemua lori-lori itu memberi highlight pada keretaku? Aku cuba untuk melihat sama ada aku terpasang lampu highlight ataupun tidak. Aku yang bodoh ini masih lagi tidak faham. Dalam 15 km untuk sampai ke tol Karak, baru ada lampu jalan kelihatan. Aku hairan, kenapa aku masih meremang, tidak surut-surut lagi. Aku cuba sekali lagi untuk melihat cermin pandang belakang. Masya Allah. Aku terkejut ketika aku ternampak ada Pontianak menumpang duduk di seat belakang kenderaanku. Dengan berpakaian putih, rambut menutupi muka dan bau hanyut darah yang sangat kuat. Kenapa aku boleh nampak benda ni? Oleh kerana aku terlalu takut, aku pun menekan res minyak dalam 200 km kalau tidak salah. Aku menekan brek emergency dekat palang tol sebab sedikit lagi aku boleh terlanggar palang tol tersebut. Sesampai aku di kaunter tol, aku pun menurunkan cermin tingkapku. Aku mengulurkan tangan sambil menggigil-gigil. Mataku menjadi kemerah-merahan akibat menahan tangisan ketakutan. Ada okey ke? Kakak penjaga tol itu bertanya. Aku hanya dapat mengangguk. Aku tidak dapat berkata-kata. Rasa seperti bodoh. Aku berhenti di tepi jalan selepas aku membayar tol. Ketika aku keluar kereta, tidak sempat untuk aku menutup pintu kereta. Aku terduduk di atas jalan raya. Lututku terasa seperti longlai. Orang-orang yang berada di kawasan tol tersebut hanya melihat, tidak bertanya. Ketika jam 4 pagi, tiba-tiba handphoneku berbunyi. Rupanya mak aku yang call, bertanya sama ada aku sudah selamat sampai. Suaraku bergetar menjawab pertanyaan mak aku. Mak aku beritahu yang kakak aku masuk hospital disebabkan bleeding. Mak berpesan supaya berhati-hati. Mak aku seperti dapat merasa yang anaknya dalam kesusahan. Aku mengambil masa yang lama untuk bertenang. Kepalaku masih terasa sakit. Jantungku seperti mahu tercabut. Aku meneruskan perjalanan balik selepas aku rasa bertenang. Keesokan harinya aku terkena demam panas yang teruk. Sebab bila aku cuba untuk memejamkan mata, aku terbayang Pontianak yang menumpang di kenderaanku itu. Pengajarannya di sini sekiranya berada di kawasan orang. Jangan melalak dan jaga adab. Sekiranya jalan bersendirian seperti itu, bacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum melangkah keluar dari rumah dan sebelum menaiki kenderaan. Lebih baik mendengar ayat-ayat suci Al-Quran ketika berada di dalam perjalanan untuk memastikan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja untuk cerita misteri kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, follow, komen dan subscribe. Maafkan sekiranya video ini ada kekurangannya.